Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hamzah Zainuddin akan dipecat malam ini. Persoalan itu mula berkeliaran, bertebaran di media sosial. Kesianlah Hamzah Zainuddin di Parti Bersatu sekarang. Pada pendapat saya, Hamzah Zainuddin sudah tidak ada masa depan lagi dalam Parti Bersatu maupun Perikatan Nasional. Jika Hamzah Zainuddin terus kekal bersama Parti Bersatu, saya dapat memikirkan itulah tarik akhir beliau dalam dunia politik. Sekarang ini Hamzah Zainuddin benar-benar sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Dalam Parti Bersatu, beliau sudah boleh dikata sudah dicop sebagai pengkhianat kerana menentang presiden. Sehingga macai geng kepada Hamzah Zainuddin sudah pun ramai yang dipecat. Bahkan baru sebentar tadi ada 2 lagi ketua bahagian telah pun disahkan dipecat oleh Lembaga Disiplin Parti Bersatu. Jadi apakah lagi yang Hamzah Zainuddin harapkan dalam Parti Bersatu? Yang sedihnya ialah Azmin Ali yang baru saja bersama dengan Parti Bersatu berbanding Hamzah Zainuddin kini dilihat semakin kukuh mengukuhkan jejak dan mengukuhkan kuasa dalam Parti Bersatu. Nampaknya Azmin berjaya untuk menumbangkan Hamzah Zainuddin. Yang menariknya hari ini ialah apabila Hulu Langat mengucapkan tahniah kepada Putrajaya dan takziah pula kepada Larut. Siapakah Putrajaya? Razi Jidin yang pernah dikecam, pernah dicop sebagai Nobita. Apa yang menariknya ialah ada dakwaan daripada sumber mengatakan Hamzah Zainuddin akan dipecat malam ini dan akan digantikan oleh ahli Parlimen Putrajaya iaitu Razi Jidin. Sumber yang menyatakan bahawa Hamzah Zainuddin secara perlahan-lahan akan dicantas dan dijatuhkan sebawah-bawahnya apabila dilihat enggan dan ingkar untuk menghadiri dalam prosiding Lembaga Disiplin Parti Bersatu. Muhammad Sani Hamzah, PH Hulu Langat, hari ini menggamatkan seketika sidang Dewan Rakyat apabila mengucapkan takziah kepada Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin kerana didakwa akan dilucutkan daripada jawatan itu. Beliau juga sebelum ini mengucapkan tahniah kepada Datuk Dr. Razi Jidin yang didakwa bakal dilantik Ketua Pembangkang. Usikan ahli Parlimen Parti Amanah Negara Amanah berkenan berlaku ketika beliau membahaskan rang undang-undang RUU Perbekalan 2026 bagi Kementerian Kesihatan peringkat jawatan kuasa. Kata beliau, saya nak ucapkan sabas dan tahniah kepada ahli Parlimen Putrajaya yang kabarnya akan dilantik sebagai Ketua Pembangkang dalam Parlimen Malaysia. Takziah diucapkan kepada ahli Parlimen Larut yang dilucutkan jawatan sebagai Ketua Pembangkang. Selamat bertugas ahli yang berhormat Putrajaya, katanya sebelum mengakhiri perbahasan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara peribadi pada pendapat saya, kualiti Hamzah Zainuddin jauh lebih baik berbanding Razi Jidin. Razi Jidin, kualiti cara beliau berbahas cukup tidak baik. Hanya pandai teriak, hanya pandai menjerit, tarik balik, tarik balik, tarik balik. Masih ingat insiden itu? Beliau ini lawannya hanya satu, iaitu ahli Parlimen Machang, iaitu Wan Faisal. Dua-dua suka jerit, dua-dua suka teriak, dua-dua pun tiada kualiti berbahas. Kenapa perlu ganti Hamzah Zainuddin? Sedangkan Hamzah Zainuddin kualiti perbahasannya jauh lebih baik berbanding Razi Jidin. Tuan-tuan dan puan-puan, susulan itu, beberapa ahli Parlimen Blok Pembangkang dilihat tidak berpuas hati dan menyifatkan ucapan Sani tersebut sebagai tidak kena dengan sesi perbahasan. Terdahulu tular satu draft dokumen dalaman bertarikh 10 November 2025 didakwa sebagai surat sulit kepimpinan bersatu yang mencadangkan Razi Jidin yang juga naib Presiden Bersatu menggantikan Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang.
Bersatu kini makin bergolak. Bayangkan Hamzah Zainuddin yang merupakan timbalan Presiden kini mula perlahan-lahan disingkirkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Malam ini penentuan kepada nasib Perikatan Nasional Parti Bersatu dan PAS. Menurut satu laporan yang tular di media sosial dan di berita-berita akhbar elektronik, dinyatakan bahwa akan ada kegemparan besar di rumah Muhyiddin malam ini. Wah, ada begaduh? Entahlah. Ada bertumbuk? Entahlah. Ada bergigit? Entahlah. Tapi yang pasti menurut laporan yang kita terima, sumber yang kita terima menyatakan bahwa mungkin akan berlaku perubahan ketua pembangkang Perikatan Nasional. Aduh, aku sebenarnya kesianlah dengan Perikatan Nasional ini kan. Saat-saat pilihan raya Sabah tengah memanas dan Perikatan Nasional pula dalam keadaan yang sangat getir dan nazak di Sabah. Karena makin hari makin dilihat mereka tidak mampu lagi bersaing di Sabah. Ini pula berlaku di rumah Muhyiddin. Ada sumber mengatakan malam ini bakal ada perubahan, pemecatan ataupun kegemparan besar. Perkara pertama yang diramalkan berlaku ialah akan ada perubahan ketua pembangkang. Kita tahu sekarang ketua pembangkang ialah Hamzah Zainuddin. Jadi, adakah akan ada perubahan dalam ketua pembangkang tersebut? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adakah Azmin Ali akan mengambil alih di dalam kekuatan Parti Bersatu dan Perikatan Nasional? Tapi sebenarnya PAS tidak berminat langsung dengan Azmin Ali. Atau adakah ketua pembangkang akan diambil alih oleh Muhyiddin? Ini semua menjadi persoalan yang besar. Ini semua menjadi persoalan yang sangat getir. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang menjadi persoalan ini ialah sejauh mana Parti Perikatan Nasional, Gabungan Perikatan Nasional, Parti Bersatu dan PAS, serta parti-parti yang lain bersama dia, mampu bertahan. Ada orang sudah mulai bertepuk tangan gembira apabila baru-baru ini ada U-turn paling besar dalam politik Malaysia berlaku. MIC pada awalnya sudah dilaporkan mahu memutuskan hubungan dengan Barisan Nasional lalu menyertai Perikatan Nasional. Tetapi saat-saat akhir berlaku pula U-turn. U-turnnya mudah.
tunggu keputusan Presiden untuk mengumumkan sama ada mau bersatu dengan Barisan Nasional atau menyertai Perikatan Nasional. Asalnya usul sudah diluluskan, tetapi akhirnya tunggu keputusan Presiden. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, agak-agaklah bagaimana keadaan Parti Bersatu, PAS, dan juga Perikatan Nasional kalau MIC masuk dalam parti itu. Dan agak-agaklah macam mana agak-agaknya akan berlaku selepas malam ini. Adakah ini tidak akan mengganggu pilihan raya, kempen pilihan raya di Sabah? Atau adakah akan terganggu dan menyebabkan kekalahan teruk? Tuan-tuan, kalau ini berlaku, memang akan mempengaruhi sebenarnya kempen di Sabah. Jadi kita nak fokus sekarang lah. Agak-agak apa yang berlaku di rumah Muhyiddin malam ini. Adakah Muhyiddin akan membuat keputusan drastik? Ada juga ide yang keluar, kononnya Muhyiddin akan keluar daripada Parti Bersatu. Bawa keluar Parti Bersatu daripada Perikatan Nasional. Ini pun ide yang luar biasa. Kerana baru-baru ini di Sabah nampaknya dengan tanda petik, PAS mensabotaj Bersatu. Dengan tanda petik macam itulah. Dia bukan sabotaj sebenarnya, tapi dengan kenyataan daripada PAS tentang roti gading yang menyebabkan Ronald Kiandi dan beberapa pemimpin Parti Bersatu yang lain marah. Sehingga keluar perkataan yang tidak senonoh seperti Palui. Ini kemarahan yang boleh menjurus kepada perpecahan dan pergaduhan PN dan PAS. Mungkin kalau bukan pasal pilihan raya, sudah lama keluar lagi perkataan jawaban-jawaban daripada parti PAS. Tapi oleh kerana pilihan raya, jangan ketara sangatlah nak bergaduh kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, aku rasa bukan saja PAS yang menerima masalah ataupun kesan daripada perbuatan roti Gardenia itu, tapi termasuklah Bersatu juga menerima bahana malapetaka ataupun menerima kesan akibat daripada perbuatan tersebut. Apalah pendapat anda semua? Agak-agak apa yang berlaku di rumah Muhyiddin malam ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.